Pada hari ini kita akan sambung topik pembelajaran yang sambunganlah kepada topik pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu 7.2 iaitu tamadun Cina. Okey, macam pada minggu lepas kita belajar mengenai belajar mengenai perkembangan pendidikan, matlamat sistem pendidikan dan tahap sistem pendidikan ada 3. Tapi pada hari ini kita akan sambung. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ada 5 objektif pembelajaran dia. Yang pertama mengenai peperiksaan. Yang kedua, ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Yang ketiga, senarai lengkap 9 buku suci. Yang keempat, tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Dan yang kelima adalah proses membuat kertas. Okey, ini semua mengenai tamadun Cina. Okey, jadi ni kita akan pergi kepada objektif kita yang pertama. Okey, peperiksaan. Okey, kita akan tengok apa betul peperiksaan. Okey, peperiksaan perkhidmatan awam merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Cina. Okey, maknanya peperiksaan ni penting dalam sistem pendidikan, dalam kehidupan masyarakat Cina. Okey. Peperiksaan membolehkan seseorang menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Okey, maknanya orang golongan yang terpelajar atau berpendidikan ni dia akan dipandang lebih tinggi dekat tamadun Cina. Okey, yang kita tahu masa kelam minggu lepas, orang yang berpendidikan ni akan dipandang lebih tinggi daripada golongan petani, golongan artisan, pedagang. Okey. Sistem peperiksaan yang awal mula diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi dan kekal hingga tahun 1905 apabila dimansurkan oleh Maharani Dowager Cixi. Okey, maknanya sistem peperiksaan dekat tamadun Cina dia dimula oleh, nama dia adalah Maharaja Wu yang semasa dinasti Han, dan dimansurkan. Maknanya dimansurkan ni tidak lagi dilaksanakan peperiksaan ni oleh Maharaja Dowager. Okey, kat sebelah kanan ni kamu boleh tengok ni adalah Maharaja Dowager ya. Okey, lepas tu kita tengok ciri-ciri sistem. Okey, ini adalah objektif yang kedua, iaitu ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. Peperiksaan yang lebih kompetitif. Maknanya peperiksaan yang lebih kompetitif ni adalah lebih bersaing. Okey, maknanya ramai yang akan ambil peperiksaan untuk menjadi berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Okey. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Okey, maknanya hanya lelaki saja, perempuan tidak dibenarkan mengambil peperiksaan semasa tamadun Cina. Okey, lepas tu yang ambil ujian dekat China ni dia tanpa melihat status, maknanya peribadi seseorang tu lah. Maknanya dia tak kisahlah dia seorang petani ke, dia seorang pedagang ke, dia boleh ambil peperiksaan ni. Okey. Untuk mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Maknanya peperiksaan dekat tamadun Cina ni dia adalah tradisi dan budaya melalui ajaran Konfusianisme yang dibawa oleh Konfusius. Okey. Larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Maknanya peperiksaan yang dilaksanakan adalah merupakan ajaran Konfusius saja. Dia tak melibatkan ajaran-ajaran lain lah. Maknanya sebab apa? Sebab dia nak mengekalkan keaslian tradisi Cina. Maknanya tradisi Cina ni dia mengamalkan ajaran Konfusianisme. Okey. Lepas tu kita tengok lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama pendidikan bagi seseorang anak lelaki. Okey, maknanya bila mereka lulus dalam peperiksaan tu, mereka akan membanggakan keluarga mereka sebab dekat negara Cina ni golongan pendidikan ni dia dipandang tinggi. Maknanya kalau kamu lulus dalam peperiksaan, maknanya kamu seorang yang hebat. Okey. Seseorang calon yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung dengan harapan calon yang dipilih itu akan berjaya dalam peperiksaan, seterusnya menaikkan nama
keluarga, kaum dan kampung tersebut. Maknanya orang yang pergi ambil peperiksaan ni, dia akan diberi perhatian oleh penduduk kampung dia, yang akan menjadi harapan kepada hamba dia untuk menaikkan nama keluarga, kaum dan kampung tersebut. Okey. Okey, kita sambung. Okey. Sistem peperiksaan ini dikawal dengan selamat pagi. Okey, kita sambung pelajaran kita Okey, Vinod. Okey, jangan lupa isi kehadiran Vinod. Dengan nama kamu. Okey. Sistem peperiksaan ini dikawal dengan ketat. Maknanya peperiksaan yang berjalan dekat Taman Cina ni dia akan dikawal rapi lah. Dia akan dijaga proses dia. Okey. Sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empire dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Okey, maknanya kalau meniru dalam peperiksaan dekat Taman Cina ni akan diberi hukuman. Maknanya kalau sekarang pun kalau kita meniru pun dalam peperiksaan pun akan menerima hukuman kan. Okey. Bagi mengelakkan penipuan, calon akan dikurungkan sebelum peperiksaan berlangsung. Maknanya calon yang akan mengambil peperiksaan ni mereka akan dikurung di dalam satu bilik sebelum pada hari peperiksaan. Okey. Disebabkan sistem peperiksaan yang ketat dan kompleks, hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserap ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Okey, maknanya orang yang menjadi pengusaha menjadi berkhidmat dengan kerajaan ni adalah orang yang berjaya dalam peperiksaan. Sebab peperiksaan ni dia akan menentukan kedudukan seorang itu akan berkhidmat dalam Taman Cina. Okey, peperiksaan berkisarkan pada kandungan buku 4 buku, the 4 books dan 5 kitab, the 5 klasik yang dikenali sebagai 9 buku suci. Maknanya ada 9 buku yang akan maknanya dalam 9 buku tu dia akan buatkan soalan dalam peperiksaan tu melalui 9 buku tersebut, iaitu 4 buku yang dipanggil the 4 book dan 5 kitab, the 5 klasik. Okey, kamu ingat maknanya ada 9 buku suci yang akan dijadikan untuk soalan peperiksaan. Itu adalah kita punya objektif kita yang kedua. Lepas tu kita akan tengok objektif kita yang ketiga. Okey. Ni adalah senarai lengkap 9 buku suci tu. Maknanya buku tu dia punya tajuk. Okey. Kita akan tengok the 4 book. Okey, kita akan tengok tajuk yang pertama adalah The Analect of Confucius. Yang kedua adalah The Mencius. Okey, yang ketiga adalah The Great Learning dan yang keempat adalah The Doctrine of the Mean. Maknanya keempat ni adalah merupakan buku. Okey, yang pertama tu ada The Analect of Confucius tu adalah berkaitan dengan Confucius. Okey. Yang nombor 2 tu The Mencius tu adalah berkaitan dengan The Mencius. Okey, yang ketiga tu The Great of Learning maknanya adalah sesuatu buku yang mengenai pembelajaran yang baik ataupun yang terbaik lah. Dan yang keempat adalah The Doctrine of the Mean. Maknanya maksud sesuatu doktrin. Okey, doktrin tu adalah macam undang-undang. Okey, lepas tu kita akan tengok the five classic. Maknanya ada lagi 5 kitab suci. Yang tadi tu adalah 4 buku. Okey. The Book of the Song. Maknanya berkaitan dengan lagu. Lepas tu The Book of History. Maknanya berkaitan dengan sejarah. Lepas tu The Book of Rights. Rights ni cikgu tak faham tapi dia adalah rights ya. Okey, yang keempat The Book of Change. Maknanya buku yang mengisahkan tentang perubahan. Okey, dan yang terakhir adalah The Spring and Autumn Annals. Maknanya berkaitan dengan musim sejuk dan musim panas. Okey, maknanya itu adalah merupakan 9 buku suci yang akan dijadikan soalan dalam peperiksaan dekat tamadun Cina ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada objektif kita yang keempat, dalam iaitu tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. Yang pertama tahap pertama kita panggil sebagai Ziu Chao. Tahap kedua adalah Juren dan tahap ketiga adalah Jinshi. Lepas tu kita akan tengok apa tu
tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Okey. Tahap pertama yang dipanggil Ziuchao tu akan dijalankan pada dalam peringkat daerah ya. Terbuka kepada semua orang, diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari. Maknanya mereka akan jawab exam dalam masa sehari. Bilangan calon adalah 500 hingga 2000 orang. Okey, kadar kelulusan adalah 1 daripada 35. Maknanya hanya dalam 35 orang yang jawab, hanya satu je yang akan lulus masa untuk peperiksaan tahap pertama. Okey, itu kita tengok tahap kedua iaitu juren. Okey, dijalankan di ibu kota daerah. Yang tadi tu dijalankan di peringkat daerah. Yang ini pula kalau untuk kedua ni dijalankan di ibu kota. Maknanya daerah tu punya pusat pentadbiran. Okey, hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Maknanya yang lulus pada tahap pertama, yang 1 daripada 35 tu, dia yang akan jawab untuk peperiksaan yang tahap kedua ni. Diadakan 3 tahun sekali. Maknanya dalam 3 tahun hanya sekali. Yang tadi tu 3 tahun 2 kali. Okey, tempoh peperiksaan 3 hari. Okey, yang tadi tu untuk tahap pertama sehari, yang tahap kedua ni 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Jadinya kadar kelulusan dia adalah 1 daripada 120. Maknanya dalam 120 hanya seorang je yang lulus dalam peperiksaan ni. Sebab tu cikgu cakap peperiksaan dekat China ni, siapa yang lulus dia akan dipandang tinggi oleh masyarakat di China. Sebab kalau kamu tengok kadar kelulusan pun hanya satu je yang akan layak. Okey, lepas tu kita tengok pada tahap yang ketiga iaitu Jinshi yang lebih tinggi. Okay, dia akan dijalankan di ibu kota kerajaannya. Maknanya ibu negara lah. Kalau sekarang kita panggil ibu negara. Okey, diadakan 3 tahun sekali. Okey, sama macam tadi. Tempoh peperiksaan dia selama 13 hari. Okey, ini adalah merupakan peperiksaan yang paling lama, itu 13 hari. Okey, ini adalah merupakan tahap-tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Yang pertama adalah Ziuchao yang dijalankan dekat peringkat daerah. Lepas tu yang kedua adalah juren yang akan dilakukan di ibu kota daerah. Dan yang ketiga adalah yang tahap tertinggi iaitu tahap Jinshi yang akan dilakukan di ibu kota kerajaan. Okey, dan ketiga-tiga peringkat peperiksaan ni dia berbeza-beza je. Lepas tu kita akan masuk juga ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. Mereka yang lulus dalam peperiksaan ini akan diserapkan ke dalam perkhidmatan awam kerajaan serta memperoleh pelbagai keistimewaan berdasarkan tahap kelulusan mereka. Okey, maknanya mereka yang lulus ni akan dijadikan pegawai yang berkhidmat dalam kerajaan dan mendapat keistimewaan lah berdasarkan tahap kelulusan mereka. Maknanya lebih baik mereka punya keputusan, mereka akan mendapat lebih banyak keistimewaan mereka. Okey. Calon yang lulus peperiksaan tahap pertama akan memperoleh butang keemasan. Okey, yang tadi tu Ziuchao tu. Okey, maknanya calon yang lulus peperiksaan tahap pertama akan memperoleh butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi mereka. Okey, mereka akan pakai topi. Jadinya mereka akan diberikan butang keemasan sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Okey, dan menyertai majlis santapan di raja. Okey, maknanya calon yang lulus untuk peperiksaan tahap pertama ini akan diberikan butang keemasan dan akan menjadi kaki tangan kerajaan peringkat rendah lah. Okey, sebab ini baru peperiksaan tahap pertama dan akan menyertai majlis santapan di raja. Okey, maknanya sebab apa? Sebab dekat tamadun Cina ni bukan hanya rakyat biasa tidak boleh melihat wajah maharaja Cina ya. Hanya golongan tertentu saja. Maknanya golongan tertentu ni adalah merupakan pegawai perkhidmatan awam. Kalau ada rakyat yang dapat melihat wajah maharaja Cina ni, mereka akan dihukum bunuh. Hanya golongan perkhidmatan yang bekerja dekat istana je ataupun pegawai istana je yang boleh melihat wajah maharaja Cina. Lepas tu kita tengok lagi. Bagi calon yang lulus peringkat ketiga akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan dan memperoleh
pelbagai keistimewaan yang lain. Bukan sahaja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya. Okey, maknanya yang lulus peringkat ketiga maknanya yang juran tu. Maknanya mereka akan lebih dapat banyak keistimewaan lah. Maknanya yang tadi tu dia hanya peringkat pertama kedua tu dia hanya dapat butang emas, dan untuk diri dia hanya untuk dirinya je. Tapi kalau untuk yang peringkat ketiga ni dia akan memberikan keistimewaan kepada keluarga, dirinya dan kampung. Okey, maknanya lebih banyak keistimewaan. Maknanya lebih tinggi kamu lulus dalam peperiksaan, kamu akan lebih dapat banyaklah keistimewaannya. Okay, lepas tu kita akan tengok ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okey. Sistem peperiksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia dan diamalkan sehingga ke hari ini. Maknanya kalau kamu tengok peperiksaan ni akan dijalankan dekat seluruh dunia, tak, sehinggalah sekarang juga ada lagi peperiksaan ni masih dilakukan. Okey. Sistem ini telah melahirkan banyak sarjana seperti Dong Zhongshu. Okey, maknanya peperiksaan ini telah lahirkan sarjana ni adalah orang yang berpendidikan mengenai peperiksaan ni. Iaitu contohnya adalah Dong Zhongshu yang merupakan sarjana Confucius terkemuka dan sejarawan Cina pertama Sima Qian. Pada tahun 145 sebelum 145 hingga 186 sebelum Masehi yang menulis karya bertajuk Xinji. Maknanya ada dua, iaitu Dong Zhongshu dan Sima Qian. Okey, maknanya kedua-dua tokoh ni menulis karya yang bertajuk Xinji. Okey. Karya Xinji ni, okey, dia mengisahkan tentang sejarah Cina hingga tahun 90 sebelum Masehi. Maknanya ini adalah sarjana ni adalah merupakan orang yang lulus dalam peperiksaan Okey. Dong Zhongshu ni dengan Sima Qian ni dia menulis buku yang bertajuk Xinji. Dan buku tu dia menceritakan tentang sejarah Cina, maknanya berkaitan dengan keseluruhan Cina hingga tahun 90 sebelum Masehi. Okey. Perkembangan dalam bidang sosial, terutama pendidikan pada zaman Qin dan zaman Han, sangat bergantung pada keamanan yang wujud dalam kerajaan tersebut. Maknanya pendidikan ni dia penting dalam keamanan dan keselamatan lah terhadap sesuatu kerajaan ni. Sebab pendidikan ni, dengan bila kamu seorang yang berpendidikan, kamu dapat membuat keputusan yang baik lah. Maknanya kamu dah boleh berfikir dengan betul, dan kamu dah boleh berfikir cara untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Okey, itu adalah ciri-ciri sistem. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada jenis kita yang terakhir. Binut, kamu masih ada lagi di situ ya? Apa cikgu? Okey. Yang kamu dah tidur ke? Oh, tak ada. Pagi-pagi sedap tidur. Tapi tak apa, kita kena berjuang. Okey. Lepas tu kita akan pergi kepada objektif kita yang terakhir, iaitu mengenai dengan proses membuat kertas. Lepas tu kita tengok apa fungsi kertas ni dalam peperiksaan ni. Okey. Langkah yang pertama, mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring ikan. Maknanya dalam membuat kertas ni dia ada 3 bahan. Okey, yang pertama iaitu kulit pokok. Lepas tu yang kedua adalah serpihan rami. Dan yang ketiga adalah jaring ikan. Kamu tahu kan kulit pokok yang dah dipotong tu. Lepas tu serpihan rami. Okey, dan rami kain. Okey, maknanya berkaitan dengan kain. Okey, kain ni. Serpihan rami kain dan jaring ikan yang buat jala tu. Okey, maknanya ada 3 bahan yang perlu disediakan untuk langkah yang pertama. Okey, betul. Untuk langkah yang kedua adalah direndam di dalam air. Kalau kamu boleh tengok maknanya yang ketiga bahan tu dalam membuat proses kertas akan direndam di dalam air. Okey, lepas tu kita akan tengok. Okey, proses yang ketiga, persiapan untuk merebus. Maknanya bahan-bahan yang telah direndam tadi tu akan direbus. Dan yang keempat, proses merebus. Okey, ini adalah gambar untuk proses merebus tu lah.
Maknanya bahan-bahan tadi yang 3 bahan tu akan direbus. Okey, lepas tu yang kelima, mengumpulkan rebusan di dalam satu bekas. Maknanya lepas dah rebus bahan-bahan tadi, akan diletakkan di dalam sebuah bekas. Okey, untuk langkah yang keenam, dikacau hingga menjadi cair yang pekat. Maknanya yang tadi dah direbus tu dia akan dikacau. Okey, kamu tahu dikacau tu macam mana? Okey, akan menjadi cair yang pekat. Okey, maknanya cair ni adalah benda yang berair. Jadi dia yang pekat. Okey, lepas tu langkah yang ketujuh akan dihamparkan kepada tikar. Okey, kamu boleh tengok ni. Maknanya dia akan yang bahan tadi tu akan dicelup dekat atas tikar. Okey, lepas tu untuk langkah yang ke-8, dijemurkan pada panas matahari. Okey, sebab apa dijemurkan pada panas matahari? Untuk mengeringkan cecair tersebut lah. Okey, dan langkah ke-9 adalah kertas yang sudah siap akan disusun. Maknanya ada 9 langkah untuk dalam membuat kertas. Okay, kita akan tengok balik. Okay, yang pertama macam mana nak buat kertas, kita akan kumpul ke tiga bahan tu, iaitu kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring ikan. Okay, lepas tu yang ketiga bahan tu akan direndam di dalam air. Okay, untuk melarutkan bahan tersebut. Okay, lepas tu akan melakukan persiapan untuk merebus. Maknanya mereka akan mencari sebuah kawasan, mereka akan menghidupkan api lah untuk langkah yang seterusnya, iaitu untuk merebus bahan yang tadi tu. Okey, lepas tu yang kelima akan lepas direbus tu dia akan kumpulkan di dalam satu bekas dalam satu bekas yang besar lah. Sebab yang mereka rebus tu mereka nak hasilkan banyak kertas, jadi mereka akan letakkan dalam batu bekas yang besar. Okey, untuk langkah yang keenam akan dikacau hingga menjadi cecair yang keras. Maknanya bahan tadi tu yang telah direbus tu akan dikacau dan akan menjadi cecair yang pekat. Okey, lepas yang pekat tu akan dihamparkan pada tikar. Maknanya dihamparkan tu macam dia celup di dalam, dia akan ambil tikar kan. Lepas tu yang bahan tadi dia akan celup kat tikar. Okey, lepas tu lepas dia celup, untuk langkah yang ke-8 dijemurkan pada panas matahari untuk mengeringkan cecair tersebut tu yang dihasilkan. Dan yang langkah terakhir adalah kertas yang sudah siap akan disusun. Maknanya lepas dah cecair tu dah kering, dia akan jadi kertas. Okey. Itu adalah merupakan kita punya pembelajaran kita. Okey, maknanya kita dah belajar 5. Jadinya kita akan masuk ke bahagian aktiviti kita. Okey, bahagian aktiviti tak susah lah. Okey, kat sini untuk bahagian aktiviti kita, cikgu dah berkaitan dengan senaraikan langkah-langkah proses pembuatan kertas dengan betul. Jadi yang cikgu ada ajarkan, maknanya kita akan kita punya latihan adalah berkaitan dengan langkah-langkah proses pembuatan kertas dengan betul. Okey, dekat sini kamu boleh nampak slide cikgu ni. Okey, dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tu kat sini ada 6, 7, 8. Mana ada 9 langkah. Jadinya kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 153 untuk aktiviti kita ini. Okey, kamu boleh tengok langkah pertama apa, langkah kedua apa sampai langkah yang ke-9. Okey, kamu cari jawapan untuk setiap langkah-langkah ni tersebut dalam membuat kertas ni. Okey, sekarang dah pukul 9.30. Jadinya pukul 9.40 kita akan bincang mengenai langkah-langkah dalam pembuatan kertas. Boleh ya? Okey, kelas pukul 9.40 kita akan bincang mengenai langkah-langkah dalam pembuatan kertas. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 100, 150, 153. Pukul 9.40 kita akan bincangkan jawapan tersebut.
Okey, baiklah. Jam sudah menunjukkan pukul 9.40 pagi. Jadinya masanya kita untuk berbincang mengenai latihan kita. Okey, jadi pelajar boleh berikan jawapan melalui ruangan chat lah. Jadi cikgu akan baca. Okey. Jadinya untuk langkah yang pertama untuk dalam proses membuat kertas. Okey, apakah langkah yang pertama dalam proses membuat kertas? Boleh tak bagikan cikgu langkah pertama untuk dalam proses membuat kertas? Okey. Mengumpulkan kayu kulit pokok serpihan demi kain dan jaring ikan. Okey. Okey, jawapan dia adalah merupakan langkah pertama adalah mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring ikan. Okey, jadi ini kita akan lihat untuk jawapan yang kedua. Okey, untuk langkah yang kedua adalah direndam di dalam air. Okey, ini adalah merupakan langkah yang kedua. Okey. Untuk langkah yang ketiga, untuk langkah yang ketiga adalah untuk persiapan untuk merebus. Okey, itu adalah merupakan langkah yang ketiga. Okey, langkah yang keempat, untuk langkah yang keempat adalah proses merebusnya. Okey, langkah ketiga persiapan untuk merebus. Kalau untuk langkah yang keempat adalah proses merebus. Okey, untuk langkah yang kelima, langkah yang kelima adalah mengumpulkan rebusan di dalam satu bekas. Okey, mana? Okey, lepas tu kita akan tengok. Okey, langkah yang keenam. Langkah yang keenam dalam membuat kertas. Cikgu,
Cikgu, yang gambar tu tak payah tu lukis kan? Tak payah. Kita hanya buatnya, tulis je proses. Okey. Kamu nak lukis? Banyak lukis. Okey, langkah yang keenam adalah dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Okey, untuk langkah yang ketujuh, untuk langkah yang ketiga adalah dihamparkan pada tikar. Okey, untuk langkah yang ke-8, untuk langkah yang ke-8 akan lepas dah dihamparkan pada tikar, dia akan dijemurkan pada panas matahari. Maksudnya dia akan dijemur. Okey, yang untuk langkah yang terakhir ialah okey, dan langkah yang terakhir adalah kertas yang sudah siap, maknanya yang dah kering lah, akan disusun. Okey, ini adalah merupakan 9 langkah dalam proses pembuatan kertas masa zaman tamadun Cina. Kita akan tengok balik. Okey, untuk langkah yang pertama akan mengumpulkan bahan kulit pokok, sepihan rami kain dan jaring ikat. Dan jaring ikat, maknanya ada tiga bahan. Okey, lepas tu dia akan direndam di dalam air. Lepas tu akan persiapan untuk merebus. Mereka dah pasang api lah. Dan lepas tu yang keempat adalah proses merebus. Dia akan merebus bahan tersebut. Dan yang kelima akan mengumpulkan rebusan di dalam satu bekas. Sebab apa dikumpulkan di dalam satu bekas? Untuk dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Okey, lepas dah menjadi cecair yang pekat, akan dihamparkan pada tikar, akan dicelup lah. Lepas tu, dan yang ke-8 adalah dijemurkan pada panas matahari. Okey, maknanya dia akan dijemur. Dan yang last sekali adalah kertas yang sudah siap akan disusun. Okey. Okey, ini adalah ke-9 langkah dalam proses pembuatan kertas. Okay, jadi ini kita sudah selesai untuk bahagian latihan kita untuk pengajian pada hari ini. Okey, ada sebarang pertanyaan tak mengenai pembelajaran kita pada hari ini mengenai peperiksaan di Tamadun Cina? Okey, tak apa, cikgu akan merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini ada 5 perkara. Yang pertama mengenai peperiksaan, yang kedua adalah ciri-ciri, yang ketiga adalah senarai lengkap 9 buku suci, yang kelima adalah tahap peperiksaan perkhidmatan awam, dan yang kelima adalah proses pembuatan kertas.
tu kita akan tengok peperiksaan ni apa dia. Peperiksaan ni adalah merupakan komponen yang terpenting. Sebab apa? Sebab dekat negara China, pendidikan adalah merupakan aspek utama. Okey, sebab apa? Lepas tu peperiksaan ni dia membolehkan seseorang itu menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial mereka. Maksudnya mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui dengan peperiksaan. Okey, lepas tu peperiksaan ni dia bermula semasa zaman diperkenalkan oleh Maharaja Wu masa zaman dinasti Han dan dimansurkan. Maknanya dimansurkan ni dia dah tak adalah, dia tak akan dilaksanakan semasa zaman Maharani Dowager. Okey. Lepas tu apa ciri-ciri peperiksaan ni? Okey, peperiksaan ni dia bersifat kompetitif, maknanya bersifat bersaing. Lepas tu hanya lelaki saja yang boleh mengambil peperiksaan ini. Okey, betul. Peperiksaan perkhidmatan awam ni dia berkait dengan tradisi dan budaya Cina, iaitu berkaitan dengan ajaran Konfusianisme. Okey, lepas tu larangan terhadap sebarang bentuk perubahan. Maknanya peperiksaan tamadun Cina ni dia kena 100% kena ikut ajaran Konfusianisme. Okey, lepas tu lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama bagi pendidikan bagi seorang anak lelaki. Maknanya bila kamu lulus peperiksaan tu, kamu akan mendapat keistimewaan dia lah. Okey, seorang calon yang berpotensi akan menerima tajaan. Maknanya orang yang akan mengambil peperiksaan ni adalah dia akan diberi perhatian penuh oleh penduduk ataupun masyarakat dekat kawasan tempat tinggal mereka. Sebab bila orang tu dia akan lulus dalam peperiksaan, dia akan memberikan perubahan kepada kampung tersebut, kampungnya lah. Okey, lepas tu peperiksaan ni dia akan dikawal ketat. Okey, contoh dia siapa yang meniru akan menerima hukuman. Lepas tu bila berlakunya tak nak bagi berlakunya penipuan, okey, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Okey, lepas tu sistem peperiksaan yang ketat dan kompleks ni hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserapkan. Maknanya yang cemerlang saja, yang mana yang lulus tu yang akan berkhidmat dalam kerajaan. Okey. Lepas tu apa kita belajar adalah 5 senarai buku suci. Okey, maknanya buku suci ni yang digunakan untuk dijadikan soalan dalam peperiksaan tersebut. Okey, lepas tu dia ada the four books. Okey. The four book ni yang pertama adalah the Analect of Confucius. Lepas tu the Mencius, the Great Learning and the Doctrine of the Min. Okey. Itu yang dia ada 5 buku suci, ada 5 pula the 5 classic. Okey, dia ada dua jenis. Yang pertama the 4 of books dan yang kedua ada the 5 classic. Yang pertama adalah the book of song, maknanya lagu. Itu the book of history mengenai sejarah, the book of rights. Lepas tu the book of the change, mengenai perubahan, dan yang kelima adalah the spring and the autumn, mengenai musim sejuk dan musim panas. Okey, lepas tu kita belajar tentang tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Itu yang pertama adalah Zucai, kedua adalah Juren, dan yang ketiga adalah Jinshi. Okey, apa tu kita akan tengok. Zucai ni dia adalah dilakukan dekat tingkat daerah. Lepas tu dia adakan 2 kali dalam 3 tahun. Lepas tu bilangan calon yang akan mengambil peperiksaan pada tahap ni adalah 500 hingga 2,000 orang, dan kadar kelulusan adalah 1/35. Maknanya hanya daripada 35 orang hanya satu je yang lulus. Okey, lepas tu untuk tahap kedua adalah Juren, itu dia akan dilakukan di ibu kota daerah. Lepas tu terbuka kepada calon yang telah lulus yang kepada tahap yang pertama. Okey, dia adakan 3 tahun sekali, yang tadi 2 tahun 2 kali 3 tahun. Lepas tu tempoh peperiksaan 3 hari. Yang tadi tu sehari. Okey, dengan calon dia lebih ramai lagi daripada yang calon pertama, itu 4,800 hingga 10,000 orang, dan kadar kelulusan adalah 1 daripada nisbah 120. Maksudnya 120. Yang tadi 1 daripada 35. Okey, lepas tu kita akan tengok tahap yang terakhir adalah Jinshi, akan dijalankan di ibu kota kerajaan dan diadakan 3 tahun sekali. Dia sama dengan tahap yang kedua, dan peperiksaan ini selama 13 hari. Okey, ini adalah peperiksaan yang paling lama. Okey, lepas tu dan last kali kita akan tengok dalam proses membuat kertas. Okey, langkah pertama tu yang kita katakan dia ada 9 langkah Okey, ada 1 2, lepas tu yang kita dah buat aktiviti yang tadi tu. Itu adalah berkenaan dengan kita punya pembelajaran kita pada hari ini dalam mengenai dengan peperiksaan yang dilakukan dekat tamadun Cina. Maka kita telah berakhir mengenai bab 7 berkenaan dengan peningkatan tamadun, iaitu dia tamadun Indus dan tamadun Cina. Okey. Sekian, terima kasih kerana sudi hadir.
Kamu jangan lupa tulis kehadiran dia, nama PSY ni. Anda dah tulis tu? Okey. Kamu dah tulis juga nama dekat ruangan chat Okey dah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih sebab sudi join kelas cikgu. Okey, sekian terima kasih.